Cikgu nak tengok. Okey, Arisa. Arisa boleh dengar ke suara cikgu, Arisa? Okey. Okey, jadi cubalah melibatkan diri dalam kelas. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya cikgu. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu nak mulakan dah kelas kita. Okey, jadi ingat tak faham terus tanya cikgu. Okey. Jadi cikgu akan mula sharekan skrin cikgu. Cikgu akan mulakan share skrin cikgu. Okey, dah boleh nampak ke masing-masing skrin cikgu? Nak dengar suara sikit semua. Dah boleh nampak ke semua skrin cikgu? Boleh. Okey, seorang je. Boleh. Yang lain mana? Okey. Okey. Jadi yang pertama sekali hari ni kita akan pergi kepada kecerunan. Okey. Jadi ingatlah. Okey. Aiden dah buat. Aiden dah hantar dekat cikgu. Okey, jadi ingat kecerunan ni kalau masuk exam macam mana nak kira ni cikgu? Ni cikgu nak ajar malam ni. Okey, jadi kita pergi kepada bab 10. Bab 10 iaitu bahagian kecerunan. Okey, dalam kecerunan ni ada bila? Bila ada satah condong. Bila ada satah condong. Satah tu apa? Satah tu adalah garisan. Macam mana ni cikgu? Okey, masing-masing ingat masing-masing ada dua sahaja jenis kecerunan dalam dunia ni. Sama ada dia menaik. Kalau cikgu cakap dia menaik, kalau cikgu cakap dia menaik, dia adalah positif. Dan kalau cikgu cakap dia menurun, maksudnya dekat situ dia adalah negatif. Okey. Jadi ini kecerunan dia. Tapi kita dah tahu dah dia positif ke dia negatif ke. Jadi dekat sini kita nak belajar cara nak kira kecerunan. Kita nak belajar sama-sama cara nak kira kecerunan. Okey, jadi awal-awal ni cikgu akan tunjukkan macam mana cara mengira kecerunan. Salin tahu semua nota daripada cikgu? Salin. Okey, jadi nak mengira kecerunan ada 3 cara. Cikgu banyaknya cara. Ya, dia ada banyak cara. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak mengira kecerunan dekat sini. Kamu jangan ingat kamu ada satu je cara nak kira kecerunan. Ada 3 cara nak kira kecerunan. Okey, yang pertama sekali cikgu tunjuk tahu ni. Okey, yang pertama sekali adalah apabila soalan datang dalam kotak-kotak. Okey, macam mana tu? Kaedah yang pertama adalah kita panggil kaedah pengiraan kotak. Okey, jadi bila nak pakai kaedah pengiraan kotak ni? Kita pakai kaedah pengiraan kotak. Kita pakai kaedah pengiraan kotak bila kita nampak kotak-kotak dalam kita punya soalan. Contoh macam mana cikgu? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Ni. Okey, nak kira kecerunan. Masing-masing boleh tengok tahu. Okey, kita nak kira kecerunan. Cara nak kira kecerunan menggunakan kaedah kotak. Tengok, cikgu tunjuk. Okey, yang pertama sekali kira dia punya jarak berdiri. Jarak tegak dia. Yang kedua kita kira jarak baring dia. Jarak baring dia. Jadi ada 2 ni. Kamu kena kira 2 benda ni. Macam mana nak dapat ni? Okey, macam mana nak dapatkan jarak tegak dengan jarak baring ni? Kamu bentukkan segitiga. Cikgu tak nampaklah bentuk segitiga. Okey, macam ni cara nak bentuk segitiga dia. Ambil yang tegak, ambil yang baring. Nampak bentuk segitiga dekat situ. Okey, jadi kita pergi kepada cara kaedah pengiraan kotak. Okey, nak kira yang tegak.
kita kira kotak dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi dekat tegak ni kita tulis dia 5. Manakala yang baring pula, kita namakan dia 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 juga. Jadi kita tulis dia 5 dekat sini. Cikgu, kenapa kita kira yang tegak dengan yang baring? Okey, kita kira yang tegak yang baring. Sebab apa? Sebab formula untuk kecerunan kalau kaedah pengiraan kotak, dia punya kecerunan, ingat tahu kecerunan ni nama lain dia M. M adalah sama dengan Y per X. Jadi yang tegak kita panggil Y dan yang baring kita panggil X. Jadi kita masukkan dalam formula kita, Y kita 5. Ni 5, masukkan 5. Okey, 5, X kita 5, kita masukkan 5. 5 bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 dapat berapa semua? Nak dengar suara sikit, 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. Okey. Kalau kaedah pengiraan kotak, tengok betul-betul kalau kaedah pengiraan kotak, kamu tak boleh buat 1 je. Kamu kena confirmkan betul ke 1 ataupun dia negatif 1. Okey, tengok kalau dia ke atas, maksudnya dia dalam keadaan positif. Jadi 1 ni datang dalam keadaan positif 1. Maksudnya dekat situ kita kira dia punya kotak. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pula kalau dia ke bawah. Macam mana tu cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok. Sekarang cikgu bawa dia ke bawah dekat sini. Okey. Jadi kita pergi kepada jarak tegak. Ingat kita nak kena kira dia punya jarak tegak. Okey, tengok tahu cara cikgu kira. Kalau siapa-siapa ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Jarak tegak. Kita kira kepada jarak tegak. Jarak tegak nama dia Y dan jarak baring nama dia adalah X. Okey. Jadi sekarang ingat untuk formula kecerunan adalah Y per X. Jadi kita nak kira jarak tegak dengan jarak baring dia. Nak kira, sebelum kira kamu kena buat dia punya 3 segi. Jadi dekat sini cikgu buat dia punya 3 segi. Okey, nampak tak 3 segi yang cikgu buat dekat situ? Nak dengar sikit, nampak ke? Nampak, okey. Jadi jarak tegak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini jarak tegak dia adalah 8. Kemudian jarak baring dia, cikgu kira jarak baring dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita letak 6 dekat sini. Masukkan dalam formula, Y kita adalah 8. Jadi kita letak 8. Dan X kita adalah 6. Kita masukkan 6. Jadi cara nak tekan kalkulator adalah 8 bahagi dengan 6. Okey, jadi masing-masing cuba tekan kalkulator. 8 bahagi 6 dapat berapa? Dapat berapa? 8 bahagi dengan 6. Tolong cikgu, dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 1.33. Okey, 1.33. Sekarang kecerunan untuk soalan ni adalah dia ke bawah. Dia ke bawah macam ni. Jadi kalau dia ke bawah tu macam mana? Jadi tengok nota dekat atas. Kalau ke bawah dia dalam keadaan negatif. Yang ini kita kena ingat. Sekarang inilah cara nak kira kecerunan menggunakan kaedah kotak. Maksudnya kita nampak kotak dekat atas, kotak dekat sini yang tegak ni nama dia kotak Y. Jarak Y. Sama juga yang kat sebelah ni, nama dia adalah jarak Y. Manakala yang baring dekat sini adalah X. Yang baring dekat sini adalah X. Jadi kita kena faham, kenapa kita kena nak kira Y dengan X je? Sebab formula kecerunan adalah M sama dengan YX.
sama juga dengan sebelah. M sama dengan YX. Jadi dekat situ kita kena nampak kenapa cikgu kira satu-satu dekat situ. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada kotak ni, kita pergi kepada cara pengiraan kotak tau. Kita pergi kepada cara pengiraan kotak-kotak. Ada orang tak nampak kotak dia. Ada orang tak nampak tau kotak dia. Okey, jadi kita akan pergi kepada cara pengiraan kotak. Kira kotak. Kira kotak. Kejap cikgu cari. Kita pergi kepada kotak-kotak. Okey. Ini adalah dia punya kotak. Cikgu nak masing-masing kira dia punya kotak. Cikgu nak masing-masing kira dia punya kecerunan menggunakan kaedah kotak. Okey. Jadi berdasarkan soalan yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba kira dia punya kecerunan berdasarkan kaedah kotak-kotak. Kotak-kotak pula. Kotak je lah. Okey, cuba kira dia punya kecerunan berdasarkan kaedah kotak. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu tunggu. Dah siap, hantar dekat cikgu. Dah siap, hantar dekat cikgu. Aiden, rasa boleh buat tak ni Aiden? Boleh. Okey. Jadi cikgu tunggu Cikgu tunggu daripada semua orang nak tengok dapat buat tak dapat buat. Okey, ada yang dah hantar dekat cikgu. Bagus. Paris. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Jadi masing-masing boleh hantar dekat cikgu. Khairina dapat tak Khairina? Dapat, cikgu. Okey. Okey, Nazhan dapat tak Nazhan cara nak cari kecerunan ni? Okey, bagus Aiden. Nazhan dapat tak Nazhan cara nak cari kecerunan? Dapat. Okey. Jadi cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Jangan cari pakai koordinat. Cikgu tahu siapa. Cikgu tahu. Oh, dia nak cari pakai koordinat. Sabar dulu. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar dulu cara pakai kotak. Okey. Jadi kita akan belajar cara nak cari kecerunan menggunakan kotak. Kita akan belajar cara nak cari kecerunan menggunakan kotak. Okey, jadi cikgu tunggu kalau siapa-siapa ada masalah, siapa-siapa ada pertanyaan, boleh saja WhatsApp cikgu. Okey, bagus. Dah hantar. Okey, bagus Duaijah. Okey, bagus Khairina. Okey. Okey, jadi jangan risau. Yang selalu hantar soalan dekat cikgu, cikgu save nombornya. Jangan risau. Okey, jadi dekat sini cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Ingat, kita belajar cara nak cari kecerunan. Mana kecerunan dia? Ini kecerunan dia. Ini adalah dia punya garisan warna biru. Okey, jadi kita tengok kepada garisan warna biru. Dengan menggunakan kaedah kotak
dengan menggunakan kaedah kotak. Okey, bagus. Ada yang hantar lagi. Okey, jadi dengan menggunakan kaedah kotak, step yang pertama adalah buat bentuk segitiga. Buat bentuk segitiga. Mana segitiga dia? Yang itu. Ni segitiga dia. Jadi lepas kita buat bentuk segitiga, kita buat apa? Kita kira dia punya jarak. Macam mana nak kira dia punya jarak? Kalau yang tegak, kalau jarak dia tegak, kita namakan dia Y. Jadi dekat sini yang tegak dekat sini kita namakan dia Y. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang tegak kita panggil dia 8. Kemudian kita kira pula jarak yang mengereng ataupun yang baring. Cikgu suka panggil yang baring. Okey, yang baring dekat sini dia adalah X. Mana X dia? X dia yang belah bawah ni. Ni adalah X dia. Jadi dekat sini kita kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini yang baring dia pun 8. Jadi dekat sini kecerunan. Kita kira kecerunan. Kecerunan adalah M sama dengan Y per X. Ini adalah kaedah kotak tau. Kaedah kotak. Jadi kalau kaedah kotak, ni je. M sama dengan Y per X. Y dia apa? Y dia 8. Masukkan 8 dekat sini. Per dengan X dia apa? X dia 8. Kita masukkan 8 dekat sini. 8 bahagi dengan 8 kita dapat 1. Tapi tak siap lagi. Kaedah kotak kita kena tentukan. Kalau dia ke atas, kita panggil dia positif. Kalau dia ke bawah, kita panggil dia negatif. Jadi sekarang dia ke atas ke bawah? Cikgu nak dengar suara sikit. Dia ke atas ke bawah? Bawah. Bawah. Jadi bila dia ke bawah, kita panggil dia negatif 1. Ini adalah jawapan untuk pengiraan kecerunan menggunakan kaedah kotak. Jelas ke semua? Boleh faham yang kaedah kotak ni? Boleh. Okey, habis. Okey, cikgu teruskan. Cikgu, kami dah boleh faham dah kaedah pengiraan kotak. Kita nak pergi kepada cara pengiraan nombor 2. Cara pengiraan nombor 2. Cara pengiraan nombor 2 ataupun kaedah nombor 2. Kita menggunakan nama dia kaedah koordinat. Kita menggunakan nama dia kaedah koordinat. Jadi kaedah koordinat ni macam mana? Okey, jadi dekat kaedah koordinat cikgu akan tunjukkan berdasarkan soalan di atas. Cikgu nak tunjuk cara mencari kecerunan menggunakan kaedah koordinat. Jadi masing-masing boleh tengok di atas. Cikgu nak cari dia punya kecerunan ni. Okey. Jadi kaedah kecerunan menggunakan koordinat, dia ada formula dia. Dia ada formula dia. Okey. Jadi kaedah kecerunan kalau cikgu cakap menggunakan koordinat, tengok. Sekarang cikgu bawa dia ke atas. Okey. Kaedah koordinat. Kaedah koordinat dia ada formula dia. Ingat, kalau cikgu cakap kecerunan adalah M, kecerunan adalah M. Jadi sekarang ni kalau cikgu cakap kecerunan dia adalah M, kaedah koordinat kamu kena ingat. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi inilah kaedah kecerunan. Jadi kaedah koordinat. M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Cikgu, apa tu X2 tolak X1? Apa tu Y2 tolak Y1? Okey, cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey, jadi yang ini dulu kamu kena hafal. Yang ni dulu kamu kena ingat. Okey. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu tunjuk dekat depan. Okey.
Kalau dekat depan ni, kalau kita nak kira kecerunan, kita ada E dengan F. Maksudnya kita ambil koordinat dia. Kalau cikgu cakap E tu adalah koordinat yang pertama, E dah jatuh kepada koordinat pertama. Jadi dekat sini X ni dia akan jadi X1, yang Y ni dia akan jadi Y1. Sama juga dengan F. Okey, kalau dekat sini 1, sini dah jadi nombor 2. Jadi kalau F tu nombor 2, dekat sini jadi X2 dan dekat sini dia jadi Y2. Macam mana nak buat ni? Okey, sekarang tengok. Cikgu masukkan formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita kira dia punya kecerunan. Y2 dia berapa ni? Cikgu bulatkan Y2. Y2 dia 14. Jadi cikgu ambil 14. Tolak Y1. Y1 dia mana? Ni Y1. Jadi Y1 dia negatif 6. Masukkan negatif 6. Jangan masukkan 6 saja. Masukkan negatif 6. Cikgu buat per dekat situ. Jadi salin tahu semua ni. X2 mana? X2 dekat sini adalah 9. Cikgu masukkan 9 tolak X1. X1 dia mana? Ni X1. Jadi X1 dia adalah 5. Okey, sampai sini cikgu masukkan formula. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator cikgu? Selesaikan satu-satu. Selesaikan yang atas dulu. Okey, tekan kalkulator. 14 tolak negatif 6 dalam kurungan. Dapat berapa? Dapat berapa? Eden dapat berapa? 14 tolak negatif 6 dalam kurungan. 20. 20. 9 tolak 5. 9 tolak 5 kita dapat berapa semua? 4. Jadi dekat sini kita bahagi. Bahagi dia 20 tolak dengan 20 bahagi dengan 4. Jadi tekan sahaja kamu dapat dia 5. Jadi kecerunan kalau kaedah koordinat kamu tak payah pening-pening nak tengok dia positif ke negatif, dia terus bagi jawapan dalam keadaan positif. Okey. Jadi dekat sini jawapan dia adalah positif 5. Okey, jelas, boleh faham ke cara cikgu tunjuk kat depan? Nampak ke semua? Nampak. Okey. Okey, jadi dekat okey, bagus. Okey, jadi dekat sini itulah cara dia. Cara nak keluarkan dia punya kecerunan. Okey, sekarang tadi cikgu buat E, mana E dia cikgu? Ni E. Tadi cikgu buat E menjadi koordinat yang pertama dan cikgu buat F menjadi koordinat yang kedua. Sekarang ni cikgu buat dia terbalik pula. Tengok betul-betul. E dekat sini tadi yang pertama. Jadi dekat sini cikgu buat dia menjadi koordinat yang kedua. Okey, untuk F. Mana F? Atas dia ni F. Tadi F cikgu buat dia koordinat yang kedua. Sekarang ni cikgu buat dia menjadi koordinat yang pertama. Boleh ke cikgu? Okey, kita akan cuba. Kalau F, kalau cikgu jadikan dia koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. Dan kalau E, kalau dia menjadi koordinat yang kedua, koordinat yang belah dalam dia, dia akan jadi X2, Y2. Cikgu, boleh ke? Okey, kita tengok. Kita salin dulu formula. M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi sekarang kita akan kira dia punya kecerunan. Okey, masukkan kecerunan dia. Y2 kita negatif 6. Kita masukkan dia negatif 6.
tolak Y1. Tengok Y1. Mana Y1 ni? Y1. Jadi Y1 kita 14. Negatif 6 tolak 14. Cikgu kenapa tak jadi negatif 14? Sebab 14 ni kan positif. Habis dekat Y. Sekarang kita buat pula X2. Mana X2 kita? X2 kita adalah yang bawah ni. X2 kita adalah 5. Kita masukkan 5 dekat belah bawah. Tolak X1. Jadi X1 kita adalah 9. Ni X1 kita adalah 9. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. Negatif 6 tolak 14. Kita akan dapat negatif 20. 5 tolak dengan 9. Kita akan dapat negatif 4. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Tekan kalkulator negatif 20 bahagi negatif 4. Cuba tekan macam tu. Dapat berapa jawapan dia? 55. Ya, dapat positif 5. Jadi jawapan yang kita dapat di sini, di kiri dengan di kanan sama sahaja. Jawapan dia 5 dekat sini, sini pun 5. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Cikgu cuba sampaikan walaupun kamu jadikan E ni koordinat pertama ke kedua ke, selagi kamu masukkan nilai yang betul, kamu akan dapat jawapan yang betul. Jadi tak ada syarat. Mana-mana tak ada syarat. E kena nombor 1. F kena nombor 2. Tak. Dia tak macam tu. E boleh jadi nombor 2. F boleh jadi nombor 1. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Salin tahu Salin ni. Okey, siapa-siapa ada soalan bagi tahu cikgu Okey. Cikgu, kalau kaedah koordinat boleh pakai ke dekat semua keadaan? Okey, kita tengok dekat soalan yang kita buat tadi. Cikgu buat ni tahu, cikgu buat. Okey, cikgu, inilah soalan kita tadi. Dekat soalan kita tadi kita menggunakan kaedah kotak. Sekarang cikgu nak selesaikan soalan ni menggunakan kaedah koordinat. Boleh ke? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, cikgu akan selesaikan soalan yang sama menggunakan kaedah koordinat. Okey, ini adalah kaedah koordinat. Tengok dekat depan. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kira. Menggunakan kaedah koordinat. Ni tahu, koordinat. Jadi koordinat dia ada apa? Koordinat adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, habis dekat situ. Okey, jom kita kira. Jadi kita nak dapatkan kecerunan ni. Dari mana ke mana? Mana point dia? Okey, bila kita tak nampak koordinat, jadi dekat sini kita pekatkan point dia. Point yang pertama dengan point yang kedua. Kalau kamu tak nampak, cikgu buat lain-lain warna. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamulah, apakah koordinat yang titik warna hitam dekat atas? Apa titik koordinat yang warna hitam dekat atas tu? X dia apa? X dia apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif 24. Ya, X dia adalah negatif 2. Kenapa cikgu cakap negatif 2? Sebab skala perubahan dia satu kotak satu unit. Jadi ni adalah negatif 1, ni adalah negatif 2. Jadi bila kita bawa dia turun untuk paksi X. Untuk paksi X kita akan dapat dia punya X negatif 2. Kemudian kalau cikgu nak cari Y, Y dia kita bawa ke sebelah ni 3. Lah atas 3, 4 lah. Jadi dekat sini untuk kita punya koordinat yang warna hitam negatif 2, 4. Okey, jadi kita pergi pula kepada koordinat yang warna biru. Siapa-siapa boleh ke bagi tahu cikgu? Apa koordinat jatuh dekat titik biru? Okey, X dia apa? X dia? X dia apa? Tenang.
Okey, S dia 6. Pandai. Cikgu macam mana cikgu dapat 6? Ni kan nombor 6 ni. Jadi bila X dia jatuh tepat dekat sini, maksudnya S dia 6 lah. Okey, Y dia berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu Y dia berapa? Negatif 1. -1. Betul. Jadi koordinat kita kat sini. Mana -1 ni? Cikgu unjurkan ke sebelah ni. Cikgu unjurkan ke sebelah ni. Atas dia kosong. Jadi bawah dia adalah -1. Itulah cara cikgu dapat dia -1. Okey, jadi kita dah ada 2 koordinat ni. Jadi kita masukkan kita punya koordinat. Koordinat kita. Okey, cikgu buat yang warna hitam sebagai koordinat yang pertama. Dia tak kisah tau. Mana satu pertama, mana satu kedua, dia tak kisah. Jadi yang warna hitam ni cikgu buat X1, Y1. Yang warna biru ni cikgu buat dia X2, Y2. Masukkan ke dalam formula. Okey, jom kita cari kecerunan dia. Jadi Y2 kita dekat sini adalah -1. Masukkan -1. Tolak Y1. Mana Y1 kita? Ni Y1 cikgu. Okey, Y1 kita adalah 4. Jadi kita dapat 4 dekat situ. Per dengan X2. X2 kita mana? X2 kita yang belah bawah ni. Mana cikgu tahu? Ni kan X2. Jadi ini 6. Kita masukkan 6 ke dalam X2. Tolak X1. X1 tu mana? Ni X1 kita. Jadi dekat sini kita bubuh -2. Jadi kita tekanlah kalkulator. Kita tekanlah kalkulator. Jadi dekat sini tekan kalkulator. Tolak 1, tolak 4 dapat berapa? Dapat berapa? -5. Okey, kita dapat -5. Kita kena check betul-betul Kita dapat dia -5. Okey. Jadi kita tengok tahu dekat atas ni Y2. Kejap cikgu check. Y2 kita betul dah situ. Oh, cikgu tersilap dia punya skala. Cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf, cikgu tersilap dia punya skala. Okey, jadi cikgu minta maaf, cikgu akan betulkan dia punya skala. Okey, jadi cikgu betulkan dia punya skala untuk Y2 dengan Y1. Cikgu nampak, kenapa lain? Okey, cikgu akan betulkan. Dia bukan -4. Dia bukan 4. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, cuba kita bayangkan sini kosong. Sini 1. Agak-agak tengah-tengah dia berapa? Sini kosong. Sini 1. Tengah-tengah dia berapa? 0.5. 0.5. Jadi dekat sini 1.5. Jadi dekat sini 2.5. Jadi dekat sini dia bukan 4. Dia jatuh 3.5. Jadi Y1 kita 3.5. Manakala Y2 kita bukan -1. Dia adalah -0.5. Sini 1. Tapi paksi X kita betul. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Okey. Cikgu terlepas pandang dekat situ. Jadi dekat sini untuk Y2 kita jatuh dalam keadaan -0.5. Okey. Jadi kita masukkan balik. Okey. Jadi dekat sini X2, Y2. Okey, Y2 kita dekat sini adalah -0.5. Cikgu masukkan -0.5. Lepas tu nak buat apa? Tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan 3.5. Okey, Y1 kita 3.5. Kita tolak 3.5. Untuk X1 dengan X2 dekat sini. Okey, untuk X1 dengan X2 dekat sini kita dah betul dah. Kita dah betul dah. X1 kita -2. Kita masukkan -2. Okey, kita masukkan -2 dan X2 kita 6. Kita masukkan 6. 6 tolak. Kenapa cikgu dapat lain Okey, kejap Kenapa cikgu dapat lain
Y2 cikgu negatif 0.5 tolak Y1 cikgu 3.5. Okey, jadi dekat sini cikgu akan dapat negatif 4. Lepas tu 6. Okey, ni 6. Okey, 6 tolak negatif 2. Okey, jadi untuk kaedah koordinat dekat sini, untuk kaedah koordinat dekat sini cikgu hold dulu. Cikgu takut kamu pening. Sebab cikgu dah salah koordinat. Cikgu minta maaf. Okey, sorry. Okey, jadi untuk kaedah koordinat, nanti cikgu pergi balik. Cikgu takut kamu pening. Kita akan selesaikan kaedah koordinat untuk yang ni, yang tanpa skala, tanpa koordinat. Okey, jadi masing-masing cikgu minta maaf, Okey, jadi untuk di hadapan ni kita akan pergi selesaikan soalan ni. Nanti cikgu pergi balik yang tadi. Lepas cikgu dah tengok kamu confirm dah boleh buat yang ni. Okey, jadi kita akan mulakan daripada titik A pergi kepada B. A pergi kepada B. Jadi bila A pergi kepada B, cikgu ulang balik tau. Okey, sekarang kita nak cari menggunakan kaedah koordinat. Okey, tengok balik tau. Okey, kaedah koordinat adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, titik A cikgu jadikan dia koordinat yang pertama. Ni X1, Y1. Okey, titik B cikgu jadikan dia koordinat yang kedua. Ni X2, Y2. Okey, jadi Y2 kita kat sini apa? Okey, tengok tau. Y2 kita kat sini adalah 12. Kita masukkan 12 tolak. Y1 kita dekat sini 6. Kita masukkan 6. Per dengan X2. X2 kita dekat sini adalah 10. Jadi kita letak 10. Tolak X1. X1 kita dekat sini adalah 4. Jadi kita masukkan 4. Jadi dekat sini okey, untuk yang tadi cikgu, kenapa cikgu tinggalkan yang tadi? Yang tadi nanti cikgu akan datang balik. Cikgu akan pergi buktikan balik. Kenapa cikgu tak teruskan? Sebab cikgu nak cari soalan yang skala dia selang 1. Cikgu tak nak 0.5, takut kamu pening. Bukan cikgu tak ready, cikgu takut. Cikgu takut kamu pening dekat situ. Kita selesaikan yang di hadapan dahulu. Boleh tak boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. 12 tolak dengan 6 kita dapat 6. 10 tolak dengan 4 kita dapat 6. Jadi bila 12 tolak dengan 6 dapat 6. 10 tolak 4 dapat 6. 6 bahagi dengan 6 kita dapat 1. Jadi kecerunan dekat sini daripada A pergi kepada B kita panggil M AB. Jadi 1 kita panggil dia positif 1. Jadi dekat sini dia punya kecerunan M A pergi kepada B adalah positif 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cuba kira kecerunan E pergi kepada F. Cuba kira kecerunan E. Saya nak tanya soalan. Ya, tanya. Okay, kenapa kena Y2 tolak Y1? Bukan patutnya Y1 tolak Y2 ke? Kenapa terbalik? Oh, mana ada dia Y2 tolak Y1. Kenapa tak Y1 tolak Y2? Ni Kenapa formula. tak Dia formula kan? formula. Memang macam tu je ke? Ya, betul. Dia formula. Tak apa. Cuba selesaikan EF. Untuk kaedah kaedah koordinat dengan kaedah kotak, cikgu akan pergi balik, jangan risau. Sebab apa cikgu berhenti tadi? Sebab skala dia, cikgu tak tengok betul-betul. Skala dia sepatutnya cikgu nak cari satu kotak selang 1, tiba-tiba selang 0.5. Cikgu takut kamu pening. Jadi cikgu akan cari soalan yang kamu boleh faham lepas ni. Jadi jangan risau, nanti cikgu akan pergi balik hubung kait antara kaedah kotak dengan koordinat. Jangan risau. Okey, sekarang ni kamu nak kena buat apa? Cikgu nak masing-masing cuba cari koordinat daripada M, E pergi kepada F. Koordinat M, E, F. Okey, cuba buat. Dah selesai, ambil gambar hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu.
Nazhan dapat buat tak tu Nazhan? Khairina, Akilah dapat buat tak Akilah? Dapat. Okey. Okey, cuba dah siap hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ada yang dah hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ramai yang dapat buat. Okey, jadi jangan risau. Aiden. Bagus Aiden. Aiden dah siap semua sebenarnya. Bagus Aiden. Undefined. Okey. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, MEF. Jadi cikgu akan cuba selesaikan. Untuk siapa-siapa yang tengah buat ataupun ada soalan nak tanya cikgu, tanya je. Okey, jadi MEF dekat sini tengok tahu, tengok MEF. Tadi kita cari MAB. Okey, masukkan dia punya koordinat. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Formula ni kamu pakai. Sampai form 5 kamu pakai. Kena hafal formula ni. Okey, jadi cikgu buat E ni sebagai koordinat pertama. Jadi bila E tu menjadi koordinat pertama, sini akan jadi X1, Y1. F, cikgu akan buat dia sebagai koordinat kedua. Jadi dekat sini cikgu buat X1, Y1. Silap. X2, Y2. Okey, cikgu. Kita masukkan kita punya nilai Y2 kita 6. Jadi kita masukkan 6 tolak Y1. Y1 kita adalah 2 per dengan X2. Jadi X2 kita kat sini apa? Dekat sini adalah 22. Masukkan. Tolak X1. X1 kita dekat sini adalah 17. Jadi kita tekan kalkulator yang atas dulu. 6 tolak dengan 2, kita dapat 4. 22 tolak dengan 17, kita dapat 5. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing tekan kalkulator 4 bahagi dengan 5. Cikgu nak jawapan dalam titik perpuluhan. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.8. Bagus. Jadi ramai yang betul. Jadi jawapan dia adalah 0.8. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kecerunan dia positif. Dan jawapan yang kita dapat automatik dalam keadaan positif. Cikgu, kalau kita menaik dia positif, kalau dia menurun, kita nak kena tentukan ke tak dia punya simbol negatif positif. Okey, tengok dekat depan. Dengan menggunakan kaedah yang sama ataupun soalan yang sama, masing-masing boleh tengok. Okey, ambil gambar tahu. Siapa-siapa yang tak faham ataupun kurang jelas, ambil gambar. Okey, jadi lepas ni cikgu akan pergi kepada soalan kalau dia menurun pula. Mana? Okey, tengok kat depan.
Okey, sekarang yang pertama sekali cikgu akan selesaikan DE. Mana? Ini DE. Kemudian kamu akan cuba jawab GF. Okey, jadi DE masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan. Okey, jadi ingat kita tengah cari menggunakan kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Jadi kaedah koordinat formula dia M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okey, menggunakan kaedah ni, cikgu akan cari kecerunan DE. Cikgu buat M D pergi kepada E. Jadi, cikgu salin dia punya formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, cikgu buat D ini sebagai koordinat yang pertama. Okey, bila cikgu dah target, cikgu dah setkan D itu sebagai koordinat pertama, dekat sini dia akan jadi X1, Y1. Manakala E, cikgu buat dia sebagai koordinat yang kedua. Jadi dekat sini cikgu buat dia X2, Y2. Masukkan dalam formula Y2. Y2 cikgu 2. Cikgu masukkan 2 dekat sini. Tolak. Y1. Ni Y1 cikgu. Okey, Y1 cikgu 5. Cikgu masukkan 5 dekat sini. Okey, kemudian X2. X2 dekat sini, ni X2 cikgu. X2 cikgu adalah 17. Masukkan 17. Tolak X1. X1 dekat sini adalah 14. Cikgu masukkan 14. Kira kita punya jawapan. 2 tolak 5 kita dapat negatif 3. 17 tolak dengan 14. Kita dapat 3. Negatif 3. Negatif 3. Tengok cikgu buat. Negatif 3 bahagi dengan 3, kita akan dapat jawapan dia berapa? Berapa jawapan dia? Negatif 3 bahagi 3. Ya, kita akan dapat negatif 1. Jadi tak payah pening-pening. Kalau guna kaedah koordinat, kita akan terus, jawapan akan terus diberi dalam keadaan positif ataupun negatif. Jadi dekat sini kita dah dapat dia negatif. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk pada kecerunan MTE, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan kecerunan GF. Okey, cuba selesaikan kecerunan daripada MGF. Pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dalam masa yang diberikan, cuba selesaikan kecerunan MGF. Pandai Rifki, bagus. Okey, cikgu semak yang tadi ya. Okey, pandai Khairina. Bagus. Ni Zakir bagus Zakir. Okey, bagus Mama Adlan. Okey, bagus Farish. Bagus. Amir Faris. Aiden confirm bagus Aiden. Okey, Aiden dah siap semua. Okey. Okey, Khairina. Okey. Hai. Okey, cikgu tunggu yang lain. Cikgu nak tanya soalan. Ya, tanya. 18 tu X1 ke X2? 18 kalaulah Wan Rifki buat G ni sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1. Kalaulah Rifki buat G ni sebagai koordinat kedua, dia akan jadi X2. Jadi dia terserah kepada Rifki nak tentukan dia X1 ataupun X2. Okey. Okey. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat cuba buat dan selesaikan. Aiman dapat buat tak tu Aiman? Kecerunan G ke F? Dapat. Okey, bagus. Siapa-siapa yang dah dapat, semua hantar dekat cikgu Okey, Aiden.
Okey, bagus Adlan. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Amir Faris, Zaki, bagus. Okey, jadi cuba buat Rifki. Dapat tak Rifki? GF. Tengah buat lagi, dah nak siap dah. Dia nak Tengah hantar buat cikgu. lagi Okey, cikgu tunggu. Okey, Adlan, dapat tak tu Adlan cara cari koordinat G ke F? Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai dah yang hantar. Kak Irina dapat? Oh, Kak Irina dah hantar. Okey, jadi dekat sini cikgu tengok ramai dah boleh buat. Tapi kalau tak boleh buat, bagi tahu cikgu tahu. Okey, jadi dekat sini MGF Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kalaulah cikgu set G ni sebagai koordinat yang pertama, jadi maklumat dekat untuk G dia akan jadi X1 dengan Y1. Kalau cikgu set F ni sebagai koordinat yang kedua, maklumat untuk F dia akan jadi X2, Y2. Okey, kita masukkan dalam formula kita. Y2 kita 6. Jadi kita masukkan 6 dekat sini. Tolak. Y1 kita 8. Jadi kita tolak 6 tolak dengan 8 per. Jangan tolak lagi, kita masukkan dulu nilai. X2 kita 22. Kita masukkan 22 tolak X1 kita 18. Jadi dekat sini kita dapat dia 18. Okey, kita selesaikanlah. 6 tolak dengan 8 kita dapat negatif 2. Kemudian 22 tolak dengan 18 kita dapat 4. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator macam mana? Negatif 2 bahagi dengan 4, kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 0.5. Ini adalah jawapan untuk kecurunan daripada G pergi kepada F. Kenapa cikgu tunjuk ni? Okey, tengok cikgu tak tentukan pun dia adalah positif ke negatif. Jawapan tu sendiri dah bagi dia dalam keadaan negatif. Tadi jawapan tu sendiri dah bagi dia dalam keadaan positif. Jadi ini kelebihan untuk kaedah koordinat. Kamu tak payah nak tentukan pun dia positif ke dia negatif. Sebab kalau kamu masukkan nilai yang betul, kaedah koordinat akan menunjukkan jawapan dia tu positif ataupun negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi ini adalah apabila dia positif, dia naik ke atas. Ini adalah apabila dia negatif, dia turun ke bawah. Sekarang dengan menggunakan soalan yang sama, dekat sini kita akan cuba cari dua koordinat. Yang pertama, cikgu akan tunjuk koordinat B ke C, dan yang kedua kamu akan cuba cari koordinat C ke D.
Kenapa? Sebab dekat sini dia bukan satah condong. Okey, kita akan kira kecerunan dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kalau cikgu buat kaedah koordinat. Tengok kaedah koordinat. Kaedah koordinat, ingat formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi cikgu cari M, koordinat B pergi kepada C. Cikgu masukkan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, daripada B pergi kepada C. B, cikgu jadikan koordinat yang pertama. C, cikgu jadikan koordinat yang kedua. Okey, jadi untuk B, bila cikgu set dia sebagai koordinat pertama, dekat sini akan jadi X1, Y1. Untuk C, bila cikgu set dekat sini menjadi koordinat yang kedua, kita akan jadi X2, Y2. Kita masukkan nilai yang kita nak cari dekat sini. Y2 dulu. Y2 kita adalah 12. Masukkan 12. Tolak Y1. Y1 kita adalah 12 juga. Kita tolak dengan 12 per X2. X2 kita 14. Kita masukkan 14. Tolak X1. X1 kita 10. Jadi dekat sini kita selesaikan. 12 tolak 12 kita dapat kosong. 14 tolak 10 kita dapat 4. Jadi bila kamu nampak je kosong kat sini, kamu akan dapat undefined tau. Maksudnya dia dekat sini adalah tiada kecerunan. Kosong dekat situ adalah bermaksud tiada kecerunan. Ingat kenapa tak ada kecerunan cikgu? Sebab kecerunan hanya ada di dalam keadaan satah condong, sama ada dia menegak ataupun dia menurun. Sekarang dia dalam keadaan betul-betul baring. Jadi dia bukan condong. Jadi berdasarkan yang cikgu terang dekat depan, berdasarkan yang terang, cikgu terang dekat depan, cikgu nak kamu semua cuba selesaikan koordinat ataupun kecerunan daripada D pergi kepada C. Okey, cuba selesaikan koordinat D pergi kepada C. Cikgu tunggu. Adlan, jelas ke Adlan yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cuba buat koordinat D pergi kepada C. Cikgu tunggu di WhatsApp. Cikgu. Ya? Saya nak keluar sebab ada hal. Apa tu? Adam Arif Aiman ke tu? Ya. Okey. Hal keluarga ke? Ni pergi keluar ke? Okey, baik. Nanti tengok recording tau. Boleh? Boleh. Okey. Jadi yang lain boleh cuba selesaikan koordinat di C. Kecerunan D pergi kepada C. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Okey, cikgu tunggu.
Okey, 1 minit lagi. Makin banyak perubahan baik lepas. Okey, bagus. Alhamdulillah, terbaik. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Cuba untuk selesaikan, tahu kalau kita tak cuba selesaikan, sampai bila-bila pun kita tak dapat. Bagus. Cikgu tunggu Okey, jadi dekat sini kamu kena faham. Bila kecerunan ni ada? Kecerunan hanya ada adalah apabila dia dalam keadaan satah condong ke atas ataupun satah condong ke bawah. Kalau dia dalam keadaan baring macam ni, yang macam cikgu buat BC, dia dalam keadaan baring betul-betul, dia tak ada condong sikit pun, dia tak ada kecerunan. Sama juga kalau daripada C pergi kepada D, dia tak condong pun, dia tegak, dia betul-betul tegak. Jadi kita akan cuba. Okey, betul ke di sini kalau betul-betul tegak dia tak ada kecerunan? Jadi masing-masing cikgu masukkan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, tengok. Y2. Okey, cikgu set dulu. Alang-alanglah C ni tadi cikgu buat koordinat kedua, cikgu buat D ni menjadi koordinat pertama. Jadi D dekat sini dia akan jadi X1 dan Y1. Okey, cikgu masukkan koordinat Y2. Y2 kita 12, kita masukkan 12. Tolak Y1. Y1 kita 5. Y1 kita 5, kita tolak dengan 5 per. Okey, X2. X2 kita kan dah dapat tadi 14. Kita buat 14 tolak X1. X1 kita 14. Jadi dekat sini kita dapat 14. 12 tolak dengan 5 kita dapat 7. 14 tolak dengan 14 kita dapat 0. 7 bahagi dengan 0 kamu dapat 0. Maksudnya dia tiada kecerunan. Inilah apa yang dimaksudkan kalau dia dalam keadaan betul-betul tegak dan betul-betul baring, dia tiada kecerunan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Okey, jadi kita berbalik kepada kaedah koordinat dengan kaedah apa tadi? Okey, kita dah belajar 2 kaedah tau. Kita dah belajar yang pertama kaedah kotak. Dan yang kedua kita dah belajar kaedah koordinat. Okey, jadi cikgu, bila kita boleh pakai kaedah kotak? Bila kita boleh pakai kaedah koordinat? Okey, jadi berdasarkan homework yang cikgu bagi ni, cikgu nak bagilah satu soalan. Okey, jadi ini soalan yang cikgu nak bagi. Ini adalah soalan yang cikgu nak bagi. Tengok betul-betul cikgu akan pakai dua-dua kaedah. Yang ni yang cikgu nak cuba buktikan tadi. Tadi cikgu nak buktikan tapi skala dia tak mengizinkan. Kenapa cikgu nak buktikan ni? Okey, yang pertama adalah cikgu cari yang skala dia perubahan 1 kotak 1 unit. Maksudnya apa? 0, 1, 2, 3, 4. 0, -1, -2, -3, -4. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud cikgu. Cikgu tak nak kamu pening dalam menentukan skala. Sebab tu bukan tujuan kita sekarang. Nak tengok skala dia betul ke salah ke, itu pada bab graf. Sekarang kita nak pergi kepada koordinat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, kita dah faham yang tu. Okey, sekarang cikgu kecikkan. Okey, yang pertama sekali dekat sini, cikgu akan ajar kamu menggunakan kaedah kotak. Kaedah kotak. Kaedah kotak ni macam mana? Kaedah kotak adalah M sama dengan Y per X. Y adalah jarak tegak. Tengok dia tahu. Cikgu buat dua-dua. Jarak tegak dikenali sebagai Y. Dan jarak baring dikenali sebagai X. Jadi macam mana nak kira jarak tegak, jarak baring? Okey, sekarang yang kita nak cari kecerunan daripada A pergi kepada B. Nak kira dia punya jarak tegak, jarak baring, kita kena bentukkan segitiga.
Okey, kita kira dia punya jarak tegak. Jarak tegak dia Y 1, 2, 3. Jadi kita dapat 3 kotak dekat Y. Untuk jarak baring. Jarak baring kita kira kotak dia pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita letak 6. Untuk kecurunan M daripada A pergi kepada B, daripada A pergi kepada B, Y per X. Y kita dapat 3, kita masukkan 3. Manakala X kita dapat 6, kita masukkan 6. Kita tekan kalkulator dekat sini, 3 bahagi dengan 6 dapat berapa semua? Dapat berapa? 0.5. 0.5. 0.5. Maksudnya kecurunan MAB menggunakan kaedah kotak adalah 0.5. Okey, sekarang cikgu akan buktikan menggunakan kaedah koordinat. Okey, jadi cikgu patah balik kepada benda yang cikgu pening. Cikgu tak ada pening tadi, cumanya cikgu tahu kamu tak faham. Kenapa dia ada point? Sebab tu skala dia ada 3.5, 1.5. Tak nak, cikgu tak nak pergi kat situ. Cikgu just nak kamu faham. Sekarang kita punya fokus cari kecurunan, bukan cari koordinat. Tapi untuk cari koordinat dia kena betul juga. Koordinat dekat A, kita tengok. Untuk X dia adalah ni negatif 2, ini negatif 3. Jadi untuk koordinat A negatif 3, Y dia apa? Bila Y dia jatuh tepat dekat sini, Y dia dapat 0, negatif 3, 0. Koordinat untuk B adalah Y. X dia lah. X dia bila kita tengok kat sini dia jatuh. Ni 2, ini 3, ini 4. Jadi dia jatuh dekat 3. Jadi kita letak 3. X dia 3. Y dia berapa? Pergi unjurkan kepada paksi Y. Jadi dekat sini kita dapat sini 2, sini 3, sini 4. Jadi Y dia pun 3. Jadi itulah koordinat A dan B. Jadi sekarang ni menggunakan kaedah koordinat, kita ada satu formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita kira apa? Okey, kita nak kira jarak koordinat A pergi kepada B. Okey, cikgu buat. Cikgu buat salin. Okey, jadi dekat sini A ni cikgu namakan dia koordinat pertama. Dia akan jadi X1, Y1. Okey, B dekat sini cikgu jadikan dia koordinat kedua. Jadi dekat sini cikgu jadikan dia X2, Y2. Jadinya kepada semua orang kita akan selesaikan dia punya pengiraan. Y2 kita adalah 3. Kita masukkan 3 tolak. Y1 kita adalah 0. Kita masukkan 0. Per X2 kita dekat sini adalah 3. Jadi kita masukkan 3 tolak. X1 kita dekat sini, X1 kita dekat sini adalah negatif 3. Jadi kita letak negatif 3. 3 tolak dengan 0 dapat 3. 3 tolak dalam kurungan negatif 3 dapat berapa? Dapat berapa semua? 6. Okey, kita dapat 6. Jadi sama macam tadi. 3 bahagi dengan 6. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.5. Jadi jawapan yang kita dapat menggunakan kaedah kotak dengan kaedah koordinat adalah sama sahaja. Ikutlah kamu nak pakai kaedah kotak ke, nak pakai kaedah koordinat ke, asalkan kamu masukkan nilai yang betul, jawapan dia dikira betul. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, tadi cikgu selesaikan nombor 1. Sekarang ni cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan nombor 2. Cuba buat soalan nombor 2 menggunakan dua-dua kaedah. Kaedah kotak dan kaedah koordinat. Mana ni?
cuba cari koordinat kecerunan C pergi kepada D. Buat dua-dua kaedah. Dah siap hantar dekat cikgu. Pandai. Alhamdulillah. Okey, cuba buat Nazhan dapat buat tak tu Nazhan? Buat. Okey, cuba buat C dengan D, kaedah kotak dengan kaedah koordinat. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, cikgu tunggu Ada soalan terus tanya cikgu. Akilah dapat tak tu nak cari kaedah kotak dengan kaedah koordinat? Dapat. Kejap. Tengah buat. Okey, baik. Cikgu tunggu Okey, tak apalah cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Jawapan kena sama tau. Okey, bagus. Dah dapat. Okey, 1 minit lagi.
Kau Irina dapat tak tu kau Irina? Boleh cikgu. Boleh. Okey, masing-masing cikgu bagi lagi 1 minit tau. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan terangkan. Sorry sebab cikgu tak boleh nak tunggu. Cikgu ada lagi satu kaedah ni. Nama dia kaedah pintasan. Nanti cikgu akan ajar. Okey semua. Jadi kita akan selesaikan yang kedua menggunakan dua-dua kaedah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali cikgu akan tunjuk menggunakan kaedah koordinat. Tengok ni tau. Kaedah kaedah kotak. Jadi kaedah kotak formula dia apa? M sama dengan Y per X. Jadi Y dia adalah jarak tegak. Ingat tau, ini ingat. Jarak tegak itu adalah Y. Okey, jangan tertukar. Siapa tertukar salah. Yang kedua X tu apa? X tu adalah jarak baring. Jarak baring. Jadi kita nak dapat tegak dengan baring ni macam mana? Kita buat satu segitiga. Okey, jadi dekat sini ini segitiga dia. Dia sangit sikit tapi tak apa, kita nampak. Asal kita nampak segitiga dia. Okey, jadi jarak tegak dia macam mana nak kira? Kira kotak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu cikgu cakap kaedah kotak. Kita kira kotak dia sahaja. Kaedah baring dia pula 1, 2, 3. Jadi dekat sini kita dapat 3. M sama dengan Y kita 6. Masukkan 6. Per dengan X kita 3. Jadi dekat sini cikgu nak kamu tekan kalkulator. 6 bahagi dengan 3 dapat berapa? Dapat berapa? 2. 2. Jadi kita letak 2. Ingat, kaedah kotak dia kita tak boleh buat macam tu je. Kaedah kotak kita kena hati-hati. Kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia positif ke negatif? Kalau dia ke bawah dia positif ke negatif? Negatif. Ya, dia dalam keadaan negatif. Jadi dekat sini kaedah kotak kamu kena tentukan dia punya negatif positif. Kalau dia punya pakai kaedah koordinat. Kita pakai kaedah koordinat. Untuk pakai kaedah koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, nak pakai kaedah koordinat, kamu kena cari betul-betul koordinat dekat C apa dan koordinat dekat D apa. Okey, kita cari koordinat dekat C. Tengok cara cikgu cari. X dia jatuh dekat negatif 2. Y dia jatuh dekat sini. Jadi Y dia jatuh dekat negatif 1. Ini adalah koordinat C. Untuk koordinat D, X dia jatuh dekat sini. Jadi X dia adalah 1. Dan Y dia jatuh dekat sini. Jadi kita akan dapat negatif 7. Jadi inilah koordinat C dengan D. Boleh faham ke cara cikgu cari koordinat tu? Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak cari kecerunan M daripada CD, bukan McDonald tu. Okey, jadi kita tentukan dulu mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Jadi cikgu tentukanlah. Okey, C jadi koordinat pertama, ni akan jadi X1, Y1. Dan dekat sini ni jadi Y1. Okey, jadi D cikgu buat sebagai koordinat kedua. Jadi ni jadi X2, Y2. Masukkan kita punya nilai. Jadi Y2 kita adalah negatif 7. Masukkan negatif 7. Tolak. Y1 kita negatif 1. Negatif 1. Per dengan. Kamu jangan buat 1 je tau. Dia nak ada negatif dekat sini. X2. X2 kita 1. 1.
tolak dengan X2 kita adalah -2. Jadi kita tekan kalkulator. -7 tolak dalam kurungan -1. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat -6. 1 tolak dalam kurungan -2. Kamu tekan dalam kalkulator, kamu akan dapat 3. Jadi dekat sini dia akan dapat -2. Jadi kalau kaedah koordinat kamu tak payah nak cek dia positif ke negatif sebab kamu terus akan dapat nilai dia. Tapi kaedah koordinat kalau kamu salah letakkan dia punya koordinat. Contoh C ni kamu salah koordinat dia, salahlah kecerunan kamu. Kaedah kotak pula kelemahan dia apa? Kamu dah kira betul dah Y dengan X ni. Tapi kamu terlupa untuk kaedah kotak, kamu kena cek kalau dia naik dia positif, kalau dia turun dia negatif. Dia ada pro and cons dua-dua. Jadi inilah jawapan menggunakan kaedah kotak dengan kaedah koordinat. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh. Okey, Boleh. okey, jadi okey, bagus. Okey, jadi cikgu ada kaedah yang terakhir untuk mencari nilai koordinat. Kita ada setengah jam je ni. Okey, jadi kaedah yang terakhir untuk mencari koordinat kita panggil dia kaedah pintasan. Untuk kaedah pintasan masing-masing kalau siapa-siapa yang ada buku teks ataupun ada buka ni, ada buka yang cikgu tunjuk dekat sini. Okey. Pintasan dekat sini ini formula dia. Ini adalah formula dia. Ni. Okey, jadi kaedah pintasan dekat sini dia ada apa ni? Dia adalah pintasan pada dua paksi. Maksudnya garis lurus ataupun kita punya garisan kecerunan yang nak kira dia potong dalam dua-dua paksi. Macam mana tu cikgu? Okey, kita tengok kepada garisan yang warna merah. Okey, jadi garisan yang warna merah dekat sini, yang ini yang warna merah dekat sini, dia buat apa ni? Dia potong dekat paksi Y. Dia potong pada paksi Y. Jadi bila dia potong dekat paksi Y, nilai Y dikira sebagai nilai pintasan Y. Manakala yang dekat belah bawah ni, dia potong pula. Potong pada paksi X. Jadi terus ambil nilai X dia. Dekat situ kita akan dapat dia punya pintasan X. Jadi yang cikgu tunjuk ni, yang Y ni adalah nilai pintasan Y. Nilai pintasan Y. Kalau yang cikgu kotakkan dekat sini, inilah nilai pintasan X. Okey. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke tu? Okey. Jadi nak mengira kecerunan dia ada formula dia. Formula dia dekat sini adalah M sama dengan pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi negatif Y per X. Cikgu buat macam tu je. Inilah formula untuk pintasan. Jadi pintasan ni dia boleh pakai dengan syarat kamu punya garis lurus tu kena dekat paksi Y dan kena dekat paksi X. Kalau kita pergi kepada yang tadi, cikgu CD ni boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia tak kena pada paksi X. Dia kena paksi Y. Ni paksi Y kita tapi dia tak kena pada paksi X. Yang ni, ni boleh pakai. Bila kamu nampak ada garis lurus, yang ni dia kena paksi Y tapi tak kena paksi X.
Jadi sama lah dulu tu. Okey, jadi dekat sini untuk menggunakan kaedah yang terakhir iaitu kaedah pintasan, dia punya garisan yang kamu nak kira kecerunan tu kena mesti bertembung pada paksi Y. Ini paksi Y dan mesti bertembung pada paksi X. Sebagai contoh, cikgu tunjuk contoh yang pertama. Cikgu tunjuk contoh yang pertama. Dekat sini kamu boleh guna dia punya kecerunan ataupun menggunakan kaedah pintasan. Okey, untuk kaedah pintasan, cikgu akan tunjukkan pengiraan dia. Okey, kaedah pintasan, formula dia adalah ni kaedah pintasan tau, jangan tertukar. Kaedah pintasan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil interception. Okey, kaedah pintasan dia punya formula. M ni kecerunan. Formula dia adalah negatif Y per dengan X. Macam mana tu? Okey, ini dapat daripada koordinat. Kalau koordinat dekat titik A, ni titik A ni adalah titik A. Koordinat X dia adalah 0, 0, 8. Manakala ni cikgu bagi nama titik B. Titik A pula. Titik B. Titik B ni koordinat dia adalah X dia negatif 5. Y dia 0. Jadi yang ini untuk kita dapat. Kalau dua-dua kosong. Dekat sini adalah nilai Y. Dan dekat sini adalah nilai X. Jadi ingat. Kita nak masukkan Y ni jangan padam dia punya negatif ni. Negatif tu adalah formula. Jadi kamu kena masukkan negatif. Y dia apa? Y dia 8. Kita masukkan 8 per dengan X. X dia adalah negatif 5. Masukkan negatif 5. Jadi dekat sini kamu tekan kalkulator. Silap. Kamu tekan kalkulator. Negatif 8 bahagi dengan negatif 5. Cuba tekan negatif 8 bahagi negatif 5 dapat berapa? Dapat berapa? 1.6. Okey, kita dapat 1.6. Cikgu, kenapa dia punya nilai dia positif? Sebab negatif dengan negatif jadi positif. Kalau kita tengok pun dengan konsep kecerunan, kalau dia ke atas, bila kecerunan garisan tu ke atas, maksudnya dia punya kecerunan tu dalam keadaan positif. Jadi jangan risaulah dia positif ke negatif ke. Asalkan kamu masukkan nilai tu dengan betul. Kita cek. Okey, dapat tak 1.6? Ni 8 per 5 ni. Kalau kamu bahagi ke kalkulator, kamu dapat 1.6 yang tadi. Okey, jadi kita buat pula contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang tadi cikgu buat dia naik atas. Sekarang cikgu buat dia turun ke bawah. Dengan menggunakan kaedah pintasan. Tengok ni Okey, kalau dekat atas, cikgu buat dia ke tepi lah. Kalau dekat sebelah kiri, cikgu buat dia positif. Sekarang kaedah pintasan untuk soalan nombor 2. Tengok tau. Tengok. Okey, kaedah pintasan nak kira kecerunan macam mana? M sama dengan negatif Y per X. Bila kita nak kira dia punya koordinat, M ni apa? Okey, cikgu namakan dia A. A ni titik koordinat dia 0, 0, 4. B ni titik koordinat dia apa? 3, 0. Kenapa 3? Kan X dia dulu. Kita sebut X dulu baru Y. Y dia kena dekat sini 0. Kalau kat sini kenapa 0? Kan ni X dia jatuh dekat 0 dan Y dia jatuh dekat 4. Jadi nilai yang kita nak kena ambil ni Y dia, ini X dia. Jadi kita masukkan dalam formula kita. Negatif Y, negatif tu jangan buang. Negatif tu adalah formula dia. Y 4 per dengan X, X dia 3. Jadi kita tekan kalkulator negatif 4 bahagi dengan 3. Kita akan dapat negatif 1.33. Cikgu, kenapa negatif? Sebab kalau kita tengok konsep kecerunan, bila dia ke bawah,
dia akan dapat negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Dua kaedah cikgu tunjuk ni. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, dua contoh. Dua contoh dalam kaedah pintasan. Okey, jadi kalau kamu boleh faham, kita cuba buat beberapa soalan. Okey, jadi cikgu nak kamu cuba kira. Cuba kira soalan pertama, satu menaik. Ada tak soalan menurun? Kejap, cikgu tengok je ada tak soalan menurun. Okey, kejap. Naik, menurun. Okey, naik, menurun. Kaedah pintasan. Kejap. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan lah. Okey, kita akan cuba menyelesaikan kecerunan berdasarkan soalan A dan B. Okey, dalam masa yang diberikan, cuba selesaikan A dan B. Cikgu tunggu. Menggunakan kaedah kecerunan Untuk siapa-siapa yang tak nampak, okey, biar cikgu tunjuk dekat sini Okey, boleh rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat atas tu. Ni. Boleh rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat atas. Buat A dan B. Cuba buat. Lepas tu hantar kat cikgu. Okey, cuba buat Kaedah koordinat saya tak sempat. Sorry, cikgu kena laju-laju sikit tadi. Okey. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Lepas tu kita cuba kira lagi satu. Lepas tu habis dah kelas kita. Apa yang? Okey, dah ada yang dah hantar. Cikgu tunggu lagi 1 minit.
Okey, bagus. Dia dah dapat dah. Cikgu tunggu. Adlan dapat tak tu Adlan cara menggunakan kaedah pintasan? Dah boleh tu. Dah hantar. Okey, Adlan hantar. Okey. Nazhan dapat tak tu Nazhan? Okey, jadi cikgu tunjukkan tau, cikgu tunjuk. Okey, untuk mencari kaedah pintasan ni dia tak ada masalah pun, tak ada masalah pun. Bila kamu dah tahu dia 4 dekat sini, kamu boleh je terus ambil dia 4 dan dia punya dekat sini ada 8 ni sebagai X kamu. Jadi masukkan negatif Y per X. Okey. Jadi dekat sini kita masukkan negatif 4. Masuk 4 per dengan 8. 8. Jadi bila kita tekan kalkulator kita akan dapat negatif 0.5. Kan kalau dia ke bawah dia akan dapat negatif. Jadi bermakna kalau menggunakan kaedah pintasan kamu tak payah pun nak fikir dia positif ke negatif ke. Kamu just masukkan nilai dengan betul dan kira dengan betul. Okey, jadi kita teruskan. Kita teruskan tiga kaedah ni kita dah belajar. M sama dengan negatif Y per X. Mana Y dia? Ni yang kena pada paksi Y. Iaitu negatif 7. Cikgu masukkan negatif 7. X dia. Ni X dia. X dia adalah 3. Jadi negatif dengan negatif dia jadi positif. 7 bahagi dengan 3. Kamu tekanlah kalkulator. 7 bahagi 3 kamu dapat 2.33. Cikgu dia jadi positif kenapa? Kalau dia naik ke atas kan dia positif. Itulah cara dia. Bagus ramai yang betul dekat sini. Okey. Jadi dekat sini dekat sini A dengan B ni cikgu dah buat. A dengan B cikgu dah buat. Kita kukuhkan lagi sekali kita punya kaedah pintasan. Selesaikan pula C dengan D. Kita cuba selesaikan soalan C dan D. Guna kaedah pintasan. Kalau tak nampak ni cikgu tunjuk dekat sini lah. Cikgu tunjuk dekat sini. Okey, cuba selesaikan pula C dengan D. Okey. Ni Okey, ni cikgu susun dekat situ. A, B, C, D. Cuba selesaikan C, D. Cuba buat. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Dah siap hantar kat cikgu?
Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Cikgu tunggu Pokoklah kalau cikgu ni cepat sangatlah. Okeylah, cikgu bagi masa. Okey, cuba buat Yang penting tu cuba selesaikan. Okey, bagus Aiden. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Cuba selesaikan. Aiman dapat tak tu Aiman? Tengah buat. Okey, bagus. Lepas ni cikgu nak buat CD, lepas tu cikgu terangkanlah. Lepas tu cikgu simpulkan, lepas tu habis dah kelas kita. Okey, jadi dah habis dah masa yang diberikan. Kita ada lebih kurang bawah 10 minit. Ada lebih kurang 8 minit macam tu je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada C dengan D. Cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan C dengan D. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan C. Okey, soalan untuk menggunakan kaedah pintasan ni, untuk menggunakan kaedah pintasan ini memang formula dia. M sama dengan negatif Y per X. Negatif Y, ingat pintasan hanya boleh digunakan apabila garis lurus tu bersentuhan kepada kedua-dua paksi. Paksi X dengan paksi Y. Okey, jadi dekat sini mana garis lurus dia? A pergi kepada B. Mana dia sentuh kepada paksi Y dia? Ini kan dia sentuh kepada paksi Y. Mana dia sentuh kepada paksi X dia? Ini kan dia sentuh kepada paksi X. Jadi kamu tak payah nak cari koordinat pun. Kamu just ambil saja nilai dekat paksi Y tu iaitu 3. Kita masukkan 3. Per dengan. Dan kamu just masukkan sahaja nilai yang kena pada paksi X kamu iaitu negatif 5. Jadi tak payah cari koordinat pun. Tengok dia kena dekat paksi Y dia tu dapat berapa. Dia kena pada paksi X tu dapat berapa. Jadi dekat sini kamu tekan terus kalkulator negatif 3 bahagi dengan negatif 5. Jadi dekat sini negatif 3 bahagi negatif 5 kita akan dapat 0.6. Cikgu kenapa positif? Kan kalau dia menaik ke atas dia akan dapat positif. Tak payah nak pening-pening dia positif ke negatif. Kaedah koordinat dengan pintasan dia memang automatik dia bagi dia positif ke negatif selagi kamu masukkan nilai yang betul. Jelas ke untuk soalan C? Boleh faham ke semua? Boleh. Baik. Okey, kita pergi kepada kita pergi pula kepada soalan D. M sama dengan M ni apa cikgu? Dari tadi cikgu buat M. M tu adalah kecerunan. Jadi dekat sini negatif Y per X.
Jadi negatif y, masukkan je. Mana y dia? Ini kan ni paksi y dia. Jadi kita tengok yang kena pada paksi y dia negatif 2. Masukkan negatif 2 per x. X dia mana? Ni kan paksi x yang kena dekat sini adalah negatif 1. Masukkan negatif 1. Negatif, negatif. Dia jadi positif. Jadi dekat sini 2 bahagi dengan negatif 1 kita dapat negatif 2. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif adalah apabila dia menurun ke bawah. Jadi itulah cara nak cari dia punya kecerunan menggunakan satu kaedah. Nama dia apa? Kaedah pintasan. Kaedah pintasan. Jelas ke? Boleh faham ke semua untuk pengiraan kaedah pintasan? Boleh. Okey. Jadi untuk mencari kecerunan, mengira kecerunan, ada berapa kaedah? Nak dengar suara sikit? 3. Ya, kita ada 3 kaedah. Mengira kecerunan ada 3 kaedah. Kaedah pertama kita panggil kaedah apa? Tengok balik nota. Kaedah apa yang pertama? Kaedah kotak. Kaedah kotak. Jadi tu nama daripada cikgu. Tu nama daripada cikgu. Jadi yang pertama kita panggil dia kaedah kotak. Formula untuk kaedah kotak adalah y per dengan x. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua kita panggil kaedah apa semua? Tengok balik nota-nota. Kaedah koordinat. Kaedah Koordinat. koordinat. Betul. Jadi kalau kaedah koordinat y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Okey, akhir sekali nombor 3 kita panggil kaedah apa? Pintasan. Pintasan. Okey, jadi dekat kaedah pintasan dia punya formula negatif y per dengan x. Jadi kamu kena faham. Ini adalah formula yang kamu kena ingat. Ini adalah formula yang kamu kena ingat. Ini adalah formula yang kamu kena ingat. Kalaulah dia ada satu persamaan, iaitu tak kisahlah mana-mana kaedah pun dia ada satu persamaan. Persamaan dia adalah pada kedudukan y dengan x. Y sentiasa dekat atas. Kaedah kotak y dekat atas. Kaedah koordinat y dekat atas. Kaedah pintasan y dekat atas. Kemudian, kedudukan x sentiasa dekat belah bawah. Kaedah kotak x dekat bawah. Kaedah koordinat x dekat bawah. Kaedah pintasan x dekat bawah. Jadi formula dia tiga-tiga ni berbeza tapi akan dapat nilai yang sama. Semua tadi nilai dia kamu akan dapat nilai yang sama. Jadi kamu kena faham. Bila kita nak cari kecerunan, kita boleh sahaja pakai mana-mana kaedah. Selagi kamu masukkan nilai yang betul pada formula dia, kamu akan dapat nilai sama. Ikutlah. Kalau kamu nak pakai kaedah kotak, silakan. Nak pakai kaedah koordinat, silakan. Kaedah pintasan, silakan. Tapi dia ada pro and cons. Maksudnya cons dia. Cons ni apa? Cons ni macam kelemahan lah. Kelemahan untuk kaedah kotak, kamu sendiri kena tentukan dia punya positif dengan negatif. Tentukan jawapan kamu dapat tadi dalam keadaan positif ataupun dalam keadaan negatif. Untuk kaedah koordinat, kamu kena tentukan koordinat bagi point tu dengan betul. Kalau salah koordinat, salah. Dan kaedah pintasan, bukan semua boleh pakai kaedah pintasan. Kaedah pintasan hanya boleh dipakai apabila kita punya garis lurus sentuh pada paksi X dengan paksi Y. Jadi ini dia ada. Sebab itulah cikgu cakap. Dia bukan semua keadaan kita boleh pakai. Bukan semua keadaan boleh pakai kaedah pintasan.
Jadi ingatlah kalau kamu tengok tak boleh pakailah kaedah pintasan ni, pakai kaedah koordinat. Cikgu tak boleh jumpalah koordinat dengan betul, pakai kaedah kotak. Itulah sebab cikgu ajar 3 kaedah malam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi masing-masing begitulah caranya. Matematik dia ada banyak jalan. Pilih jalan yang betul. Walaupun dia ada banyak jalan, selagi kamu jalan di jalan yang betul, kamu akan tentukan, kamu akan jumpa juga dekat tempat yang betul. Yang maksudnya pengakhiran yang betul. Okey, jadi masa pun sudah menunjukkan pukul 10.30. Cikgu minta maaf lah salah silap cikgu kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh bagi tahu cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Ada soalan yang berkaitan dengan matematik nak tanya cikgu, silakan. Jadi jangan risau, cikgu akan jawab. Cumanya kalau cikgu tak jawab tu push cikgu sikit. Kadang-kadang cikgu sibuk. Cikgu okey nantilah jawab. Nanti kalau ada soalan tanya je cikgu, nanti cikgu bantu. Okey semua, jadi masa pun sudah pukul 10.30. Minta maaflah salah silap daripada cikgu. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.